الدين بن علي وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله: إذ لا دليل على الطريق إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملا. إذ لا دليل على الطريق إلى الإله إلا متابعة الرسول المكملا. Kerana tiada ada yang menunjuki atas jalan kepada Tuhan kecuali mengikuti Rasul yang telah disempurnakan. Kita sambung balik perbincangan kita membicarakan kitab matan Manzumah Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya pada halaman yang ke-7. Tajuknya wa minha muhafazatu 'ala sunan, dan setengah daripadanya daripada wasiat al-Imam Zainuddin bin Ali al-Malbari, seorang ulama yang faqih berbangsa Malbari, Malabar, antara orang Malbari yang pertama menuntut di Universiti Al-Azhar Mesir. Orang lama lah ni ya. Yang mana cucunya pun kita kenal cucu dia tu kita kurang kenal. Sebab lebih masyhur cucunya, sebab cucunya antara yang mengarang karya agungnya Qurratul Ain, disyarah menjadi Fathul Mu'in. Kalau kita di Malaysia ni, para mufti dalam mazhab Syafi'i mesti menjadikan Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin, kitab fiqh, sebagai rujukan dalam bab fiqh. Itu cucu dia, ini atuk dia punya kitab. Maka antara wasiat dia menyebut satu Manzumah Hidayatul Azkiya. Tajuk kitab ni petunjuk untuk kita menjalani jalan para wali. Di sini seolah-olah memberikan kepada kita penekanan untuk kita ni berusaha menjadi wali. Bukan wali yang nikah anak tu. Hak tu tak jadi. Hak tu berapa ramai wali pasien tu main nak nikah anak, Tok Qadi ataupun Tok Imam suruh istighfar dulu, lambang kata taubat. Sebab Tok Imam kenal dia tu, Jumaat pun 3 minggu sekali baru nak main kan, yang fardu tak ke mana apa sebagainya, aurat ke mana. Maka bila orang fasik nak nikahkan anak, macam mana ni? Maka suruh istighfar dulu, taubat dulu. Itu wali mujbir dia panggil, wali nikah. Hak wali sini, wali-wali yang kita bincang adalah kekasih Allah. Makna kita semua kena usaha menjadi wali Allah, kekasih Allah. Takkan kita tak mahu menjadi orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Jadi antara jalan nak jadi orang yang dikasihi Allah, banyak perkara dah kita bincang sebelum ni. Wa minha ta'allumu ilmi syar'i, kena belajar ilmu agama, tak erti cara apa yang Allah Ta'ala perintah, macam mana kita nak jadi kekasih Allah. Wa minha zuhdu wa minha al-qana'ah, bincang pasal taubat, zuhud dan sebagainya. Maka kita dah masuk pula wa minhal muhafazatu 'ala sunan. Setengah daripada wasiat yang 9 itu adalah kita memelihara perkara-perkara sunat. Macam mana kita nak jadi wali Allah sedangkan hal-hal sunat pun kita
berat badan kita nak melaksanakannya. Baik, banyak perkara, tapi antara disebut di sini apa dia? Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmala. Kerana tiada ada yang menunjuki atas jalan kepada Tuhan. Tak ada kalau kita nak tengok maps ataupun ways nak menuju kepada Allah, disebut sini, kecuali kita kena ikut Rasul yang telah disempurnakan. Allah Ta'ala sempurnakan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kata Allah. Satu pengiktirafan, kalau Tuhan sebut, kalau tilik, kalau kita kaji batang tubuh Nabi, gerak-geri Nabi, pemikiran Nabi, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Tak ada siapa boleh lawan Nabi. Sampaikan orang kafir pun yang bernama Michael Hart, penulis buku dibaca di seantero dunia, dia tak teragak-agak untuk meletakkan Nabi first ranking, giliran yang pertama tokoh yang berpengaruh dunia, mengalahkan raja yang diagungkan oleh orang Nasrani sendiri seperti mana King Richard dan sebagainya. Tu orang kafir. Tiba-tiba kita orang Islam tak ada rasa agung takjub dengan Nabi, agak pelik. Jadi tak ada cara lain kita nak sampai kepada Allah kecuali kita kena ikut Nabi. Nabi buat apa? Nabi siwak masalan sebelum solat. Bahkan Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati, kalau tak kerana takut membebankan umat, Nabi nak wajibkan siwak, menunjukkan pentingnya siwak, besarnya fadilat siwak. Tapi takut jadi beban, maka Nabi tak wajibkan. Bahkan dinyatakan juga, perbahasan yang agak ringkas dalam Bidayatul Hidayah, dia bawa datang hadis-hadis kan, menceritakan fadail siwak, mendapat gandaan 70 kali solat. Solat dengan bersiwak seolah-olah 70 kali solat. Senang-senang je. Kita ni bukan rajin semayang sangat. Nak semayang 2 rakaat pun puas paksa. Bayangkan nak buat 70 lagi dak lah. Tapi dengan hanya bersiwak 1, 2, 3 kan, mendapat 70 gandaan. Bukan payah mana selit dalam poket. Hak tu pun kita tak boleh nak buat. Allah, ni bukan kata kat tuan-tuan ya, ni kata kat saya sendiri. Sama-sama kita muhasabah. Dan banyak lagi perkara sunat yang lain. Maka kata pengarang lagi, fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Di dalam kelakuannya, kelakuan Nabi, tengok Nabi makan macam mana, Nabi kunyah sampai hancur baru Nabi telan. Kita ni tak ada hancur telan dah, kesian kat perut. Perut kerja dia menyerap zat daripada makanan, bukan menghancurkan makanan. Tugas menghancurkan makanan adalah gigi. Tapi kita pergi bagi hak tu kat perut. Sebab gelojoh. Kenapa gelojoh? Takut makanan yang dihidangkan tu dapat kat orang lain. Tu yang kita pulung sumbat telan. Tak percaya cuba tengok ni bulan Syaban dah, bulan depan, bulan Ramadan, masa buka puasa. Hak jenis cedok tak apalah, hak jenis hidang. Oh. Betul lah. Dia pulun telan, takut apa? Takut lok depan tu habis dulu. Baiklah. Jadi dan fi'alihi, perbuatannya, kelakuan Nabi, maknanya ahwal Nabi. Ahwal Nabi, di sudut Nabi mengiyakan sesuatu, Nabi setuju dengan sesuatu, Nabi marah dengan sesuatu, dan kelakuan dan perbuatan Nabi. Nabi berjalan macam mana? Tuan-tuan, dalam rumah kita mesti kena ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini kena faham bagi elok kan. Zaman ni zaman orang manipulasi. Dia rajin edit, tapi edit untuk mendatangkan pahala. Pahala apa? Pahala yang jahat, yang ni dosa lah. Terbalik. Orang sepatutnya edit bagi dapat pahala, dia edit bagi dapat dosa. Dia tak sedar benda tu. Dia tengok mana-mana ustaz yang bukan aliran dengan dia, kan, dia pun sanggup buat tu. Baik Syiah, baik Wahabi, yang bukan aliran dengan dia, kan, hak ni editor dia edit, ambil sesuatu ucapan-ucapan yang boleh menimbulkan fitnah ataupun bad impact, dipanggil apa, pembunuhan karakter dan sebagainya, diulang-ulang, diviralkan untuk menjatuhkan karakter seseorang. Walhal kita tahu manusia ni tak dapat lari daripada zillatul lisan, tergelincir perkataan tu kadang-kadang ada, kan, dan kadang-kadang benda tu tak salah. Masalah tak saat ni kita sebut apa? Kita sebut kata tuan-tuan dalam rumah kena ada Syama'il Muhammadiyah, dia akan ambil benda tu.
Dia kata ni satu agama baru yang dibawa oleh seorang ustaz ni. Apa dia? Mengajarkan manusia menyimpan kitab Syama'il Muhammadiyah dalam rumah. Padahal kita bercakap dalam konteks kitab Syama'il ni adalah hadis-hadis Nabi yang dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, yang menceritakan Nabi buat apa, Nabi makan macam mana, Nabi makan apa, Nabi pakai apa, Nabi jalan macam mana, Nabi marah macam mana, Nabi senyum macam mana, Nabi tidur macam mana. Semua cerita pasal Nabi dengan tujuan ni ahwal kita nak tiru-tiru Nabi. Dengan tujuan bila kita tiru Nabi, kita rasa kita dekat dengan Nabi. Tapi perkataan tadi diambil, oh ni ajaran baru. Nabi pun tak suruh simpan kitab Syama'il dalam rumah. Kitab Syama'il pun tak ada zaman Nabi. Nampak ni ajaran baru dibawa oleh ustaz ni. Habis orang hak jahil pun pakak sokong, betul lah. Kan dah berlaku. Ustaz Muhadir Jul, guru yang ngajak di masjid kita juga kan. Dia cakap tuan-tuan kena simpan kitab Ihya Ulumuddin dalam rumah, berkat. Dengan masuk dalam tu banyak hadis-hadis, banyak panduan tentang ibadat, panduan tentang hati. Tu maksud dia. Tapi dimanipulasi, kononnya satu ajaran baru untuk simpan kitab. Zaman hari ini. Zaman editor yang suka mengumpul dosa, wallahu alam, tak tahulah. Jadi saya sebut saat ni, simpan kitab Syama'il dalam rumah bukan apa? Untuk dibaca, ditelaah oleh anak-anak kita untuk tiru Nabi. Macam mana Nabi pakai? Pakaian Nabi macam mana? Nabi berjalan macam mana? Nabi buat keputusan macam mana? Nabi bercakap, berkhutbah macam mana? Tiru Nabi. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan uswatun hasanah, tiru Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, siapa yang sayang Allah, fattabi'uni, ikut Nabi, ikut segala-galanya. Mana? Fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi, pada kelakuan Nabi, macam mana kelakuan Nabi, perbuatan Nabi, dan macam mana perkataan Nabi SAW. Dan kata pengarang, fatatabba'an, maka selidikilah dan ikutilah, janganlah engkau menyimpang, jangan berbuat berbeza dengan Nabi, berbeza dengan sudut syarak, yakni berdosa. Nabi tak bagi kita ni berfoya-foya melampau-lampau, kita buat juga kan? Contohnya macam itulah. Wa tariqu kulli masyayikha qad quyyidat bi kitabi rabbil wal hadith wa ta'assala. Wa tariqu kulli masyayikha qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadith ta'assala. Dan jalan tiap-tiap syekh telah diikat dengan kitab Tuhanku dan hadis, kedua itu menjadi pokok. Nampak dia kata, dan jalan tiap-tiap syekh, tiap-tiap guru agama, guru yang ikhlas, guru murabbi, guru yang memang dia ini mengajar agama dengan tujuan nak membawa umat ini dekat dengan Allah. Sedarlah kita bahawasanya kalau kita lihat keadaan mereka, ambilan mereka, kelakuan mereka, matlamat mereka, gharad dan tujuan mereka diikat dengan kitabul Quran dan sunnah Nabi SAW ataupun hadis, kedua itu menjadi pokok pegangan mereka. Tengoklah mana-mana guru, mana-mana imam, a'immah, daripada a'immah yang besar di sudut ilmu fiqah, setiap hukum yang dikeluarkan mesti bersandarkan pada Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran, dia cari hadis. Tak ada hadis, dia berdasarkan ijtihad, kaedah-kaedah yang berlunaskan kepada syarak. Bukan pandai-pandai, bukan dengan hawa nafsu para imam kita buat keputusan. Maka tak betul kalau ada orang keluar kenyataan dia kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis, Imam Syafi'i salah dalam menilai hadis, mengatakan bacaan kunut itu sunat, tak ada kunut pun sebenarnya, Imam Syafi'i yang silap. Timbul kan hari ni zaman orang lebih cerdik daripada imam, biar lebih cerdik pada Imam Syafi'i kan. Lepas tu ni kat bulan Ramadan ni, kat bulan Ramadan ni kan, tapi alhamdulillah lah, banyak tahun dah kita tak dengar. Sebab tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita pun dah mula banyak dah duk main Facebook, TikTok, YouTube. Mana jawapan-jawapan tu ada dah di situ. Orang dah tak keliru dah. Tapi kalau kita ingat 10 tahun sebelum ni, di YouTube ni hanya dikuasai ataupun dimonopoli oleh satu pihak sahaja, yang mana dia menyebarkan dakwah-dakwah dan kekeliruan kepada orang masyarakat. Orang duk beramal elok-elok dengan amalan yang tak bercanggah dengan syarak, tapi digambarkan, dibawa naratif seolah-olah benda tu salah, berdosa, syirik, sesat dan sebagainya. Contohnya berwirid selepas sembahyang secara berjemaah, bersalam-salaman, katanya Nabi tak biasa buat. Baca kunut, tarawih, selawat di antara dua tarawih kan, termasuklah bilangan rakaat.
Kata Nabi tak pernah buat bilangan rakaat 20 rakaat macam kita buat. Dimomokkan macam tu. Orang buat jadi takut. Habis tu hak sahih apa? Hak sahih 8 saja. Pakat buat 8. Tak ada masalah. Nak buat 8 pun tak apa. Jangan tak buat ya. Kalau tak buat pun kadang masalah. Bukannya solat fardu pun, solat sunat. Tapi nak ceritanya besarnya fadilat solat tarawih. Dan Imam dan Sayyidina Umar berijtihad diadakan secara berjamaah 20 rakaat. Tiba-tiba boleh ada seorang kata apa? Sayyidina Umar juga tak terlepas daripada salah. Sayyidina Umar pula salah. Betul memang Sayyidina Umar bukan maksum. Tapi hang tu siapa nak kata Sayyidina Umar tu tak salah? Adakah hang nak kata Sayyidina Umar ijtihad buat tarawih 20 rakaat secara berjamaah tu sebagai salah? Seolah-olah macam itulah. Dia kata Sayyidina Umar juga tak terlepas daripada salah. Maknanya Sayyidina Umar salah lah ijtihad 20 rakaat tu. Dia tak berani kata salah, tapi dia kata Sayyidina Umar tak terlepas daripada salah. Sama aja maknanya. Mana alim lagi mereka ni daripada Sayyidina Umar. Jadi kadang-kadang kita pun heran. Hari ni zaman lagu tu. Saya ingat lagi masa interview dengan pejabat mufti negeri Selangor untuk dapatkan tauliah. Antara soalan dia tanya tu berkaitan dengan soal khilafiyah. Tanya lagu mana? Kita kata kita ni siapa dia? Bukannya orang alim nak menyanggah para imam. Jawab lagu tu clear. Tapi kadang-kadang hari ni pun ramai juga yang kadang-kadang depan Datuk Mufti dia jawab lagu lain, tapi bila dia dapat tauliah dia mengajak lagu lain. Tapi kalau buat report tauliah memang akan ditarik balik lah, sebab tak selari dengan ahli sunnah wal jamaah, bahkan mengelirukan masyarakat. Ada satu surau tu di sebelah selatan sikit, kat dengan Kajang. Dia panggil kita pergi. Kita pun tak apa nak dan, kita tak apalah, boleh tolong sikit-sikit tu sebagai kawan boleh lah. Nak jadi cerita, habis-habis kuliah tu kita nak keluar, kita perasan ada sebuah kitab. Kitab tu dia cerita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bagus kitab ni, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bagus dah. Kita ambil-ambil baca la haula wala quwata illa billah. Duk ajak akidah tajsim. Akidah tajsim ni mana i'tiqad ajak orang untuk berfikir secara literal pada ayat-ayat Quran tu digambarkan secara literal, dah bahkan soreh kata Allah Taala tu ada anggota, ada tangan, ada kaki, bertempat di aras, seperti mana makhluk ada tempat. Sedangkan Tuhan sebut dalam ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Kalau Ar-Rahmanu 'ala 'arsy itu semua ayat mutasyabihat. Ni ayat muhkamat, Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan makhluk. Sikit pun tak sama. Bila tak sama segala-galanya lah. Tempat-tempat mana ada tempat bagi Tuhan. Kalau kita ialah Tok Imam telefon, ustaz, kuliah subuh ustaz pagi ni jangan lupa ya. Ustaz kat mana dah tu? Kat Kedah lagi ke, dah sampai KL ke mana ke? Saya jawab, saya tidak berada di mana-mana. Ustaz akan kata apa? Tok Imam akan kata apa? Ustaz tak payah main lah ustaz. Nampak macam tak pernah nasihat tu. Sebab mesti ada tempat. Ada Kedah lagi ke, dalam perjalanan ke, nak sampai dah ke Kota Damansara ke, kena ada tempat. Adapun Allah tak sama dengan kita. Bila tak sama, tak bolehlah kita kata Tuhan di langit ke, di bumi ke, di mana ke. Habis tu Quran yang kata itu ayat mutasyabihat. Jadi jelas kita faham kat situ. Bila tengok-tengok lagu tu, hai bukan dia dah ni. Dan kebetulan mereka minta kita bincang bab akidah. Kita pun bincang. Baca kitab akidah, baca. Tak sentuh siapa-siapa pun. Bila baca, bulan pertama tu ada persoalan. Sebab dia kontra dengan yang pengajian sebelum tu. Jawab. Kita pun jawab berdasarkan sunnah jemaah lah. Bulan kedua masih lagi ada soalan. Bulan tiga masih lagi ada soalan. Menit bulan keempat makin kurang dah soalan. Sebab orang dah mula faham. Dan orang dah mula nampak tak betul akidah yang diajarkan sebelum tu. Mereka buang ustaz tu. Kita tak suruh buang pun. Cuma kita ajar benda betul, diorang fikir sendiri, diorang dapat tahu benda yang betul, benda mana yang salah, diorang pun kata ustaz tak payah main. Ada benda yang tak betul. Ustaz tu pun cek-cek tengok, semak-semak, dia pun siasat siapa dia penyebab ni. Mesti ada penyebab ni. Tengok-tengok jadual, ada 2 jadual akidah. Siapa dia? Seorang tu kita. Dia bertengok kita mengajar apa? Berbeza dengan dia, kontra dengan dia. Call kita. Kita ada orang untuk berhentikan anak tu. Entah ada hasut orang untuk hentikan anak akan mengajak. Kita sebab apa? Dia surau mana? Beritahu itu. Tak nampak orang lain dah. Kita kata-kata Syekh, kalau kerana anta nak RM200, RM300 surau tu bagi, anda boleh bagi kat anta. RM400 anda boleh bagi. Tapi anta jangan sesatkan orang dengan akidah yang tak betul. Kalaulah kerana RM200, RM300 tu anda menyesatkan orang, ajak orang i'tiqad Allah tu ada persamaan dengan makhluk, anda boleh bagi 4 kali ganda, boleh bagi insya-Allah lah. Tapi jangan sesatkan orang dengan makhluk, dengan menyamakan antara dengan makhluk, dengan akidah yang tak betul.
tak telefon dah. Dia tahu dah kita kenal dia siapa. Tuan-tuan abang kata hari ni kita kena berhati-hati. Mesti kita memiliki pengetahuan asas yang sempurna supaya tak mudah dimakan orang. Masalah ada yang main duk ajak kita kata ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Saya baca isi malam Jumaat bid'ah. Kalau orang yang tak tahu apa dia pun absorb. Oh betul juga tak boleh buat. Tapi kalau kita kena ada paling kurang basic knowledge. Tanya balik ustaz, minta maaf kami tak reti. Kami tak tahu hadis ni sahih ke tak sahih ke, riwayat siapa, takhrij. Kami bukan bidang kami. Bidang kami nak kerja, cari makan, ada rezeki sikit-sikit, haban anak bini kami, ada masa lebih, ada masa yang kami kena gunakan, kami main masjid, main mengaji. Kami tak ada masalah nak kaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, kan kami tak ada masalah. Maka boleh tak ustaz tulis, tak cerita hadis, ustaz cerita hukum. Kami nak tahu hukumnya. Kami bukan bidang lagi nak tahu hadis ni riwayat siapa-siapa, kami tak ada ingat dah. Kami tak ada kaedah tu. Kami nak tahu hukum. Kalau kami buat apa hukumnya? Kami nak tahu hukumnya. Tu orang awam. Dia hanya perlu tahu hukum. Tak perlu tahu pun ayat mana, hadis mana, sahih mana. Tak perlu pun. Nak tahu boleh tapi takut tak dan. Bila tak dan, cukup tahu hukum sudah. Dia pun jawab hukum baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ustaz, minta maaf. Kami memang tak erti macam ustaz. Tapi kami taklah bodoh sangat. Kami dah mengaji juga. Apa dia? Hukum ni ada 5 je. Tak wajib sunat. Tak sunat harus. Tak harus makruh. Tak makruh haram. 5 ni je. Mai kok mana satu lagi 6 bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Kami nak tahu hukum baca Yasin malam Jumaat. Hukumnya bid'ah lah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu menunjukkan Nabi tak pernah buat. Dan bila kita buat boleh jadi wajib. Ada benda Nabi tak buat, wajib kita buat. Ada benda Nabi tak buat, sunat kita buat. Ada benda Nabi tak buat, harus kita buat. Ada benda Nabi tak buat, makruh kita buat. Ada benda Nabi tak buat, haram kita buat. Kami nak tahu hukum, tolong beritahu. Tak akan beritahu sebab akhirnya kembali pada sunat juga. Saya isi malam Jumaat. Tapi kalau beritahu kata sunat, gagallah misionnya. Misionnya nak menjadikan orang rasa takut dengan baca Yasin malam Jumaat tu. Ni nak cerita. Maka tuan-tuan, bila kita ada ilmu macam tu, susahlah orang nak makan kita. Berlaku satu masjid di sebelah Subang, kita pun bagi buah tu. Dia pun reti dah, kita cuma tolong peringat balik je bagi buah tu. Dia pun buat sungguh. Buat sungguh kepada seorang penceramah, pendakwah, berpengkuliah di situ lah. Kena sekali, bila depan telefon tak angkat dah, tak main dah kuliah. Kena cari orang lain, sudah kena cari orang lain pula dah ganti solat. Entah kenapa, pasal apa dia tahu aku tak boleh makan jemaah masjid ni. Dia pun ni cerdik-cerdik. Dia hanya makan orang-orang yang tak tahu asas basic, hanya terima sahih tak sahih, sahih tak sahih, itu saja. Soal hukum, kalau kita tahu hukum fiqh, pasal tuan-tuan kita kena cerdik juga. Kalau tidak, kita menjadi makanan orang-orang agama yang tak bertanggungjawab dengan agama ni. Kalau kita kurang, kita kat diri sendiri nah, tuan-tuan. Baik, maka sini dia kata tiap-tiap jalan guru, jalan imam, para imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit, dan para ulama kita ni, mereka diikat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. طالع رياض الصالحين وأحكما ما فيه تظفر بالسعادة وأعملا طالع رياض الصالحين وأحكما ما فيه تظفر بالسعادة وأعملا. Kata Imam, bacalah kitab Riyadhus Salihin. Kok mana Syekh Zainuddin ni tuan-tuan? Patut dia kata situ bacalah apa? Al-Quran ke? Ni baca Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Tahun bila dah Imam Nawawi ni? Bukan tahun kita lah, tahun lama lagi lah. Tapi nak abang kita bukan zaman Nabi. Awak tak abang kita baca kitab Sayyidina Umar ke? Paling-paling kurang kitab Sayyidina Abu Bakar ke? Adakah kitab Sayyidina Umar yang dijadikan silibus pengajian hari ni? Tu yang pertama. Yang kedua, Riyadhus Salihin tu cerita apa? Cerita hadis Nabi lah. Kalau nak kira tak ada zaman Nabi, Sahih Bukhari pun tak ada zaman Nabi. Sahih Muslim pun tak ada zaman Nabi. An-Nasa'i pun tak ada zaman Nabi. Kan? At-Tirmizi pun tak ada zaman Nabi. Kalau nak kiranya. Dan tak ada apa zaman Nabi duk ajak ni mat wajib, ni mat arik liskun, ni mat tamkin, tak ada. Tapi dibina oleh para ulama sebagai wasilah untuk nak mencapai cara pembacaan yang metodnya, yang mana kualitinya sama macam apa Nabi ajarkan. Dibina kaedah-kaedah tu. Ni. Jadi dia sebut sini baca Riyadhus Salihin sebab dihimpunkan hadis-hadis amalan Nabi, zikir Nabi, doa Nabi, cara Nabi tu, dan tilikkanlah halusi yang ada di dalamnya, nescaya engkau berjaya dengan memperoleh keberuntungan, dan amalkan. Jangan tilik saja tapi tak beramal. Baik.
wahtamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dhil ata'i bimithli dhalika akmala wahtamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dhil ata'i bimithli dhalika akmala. Dan perhatikanlah dengan fardu yang tiada dihampiri seorang daripada Tuhan yang mempunyai pemberian, dengan seumpama itu perhatikanlah sesempurnanya. Tengok ibadat-ibadat fardu kita, semayang kita tu bagi elok. Kita baru lepas bulan Rejab, bulan penganugerahan solat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Tengok solat kita. Kita cadangkan tuan-tuan, puan-puan, baca kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tak silap Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri ada baca dalam kuliah duha kita di sini, di Masjid Kota Damansara ni lah. Jadi kitab tu, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, cuba lihat dalam bab adab-adab bangun pagi tu, dia cerita adab berwuduk. Situ pun ya Allah tuan-tuan, kita dah menangis dah. Macam mana kita berwuduk tu ada doa. Ada doa-doa yang diijtihadkan, dibuat keputusan oleh para ulama, baik kita baca, kan? Jadi baca doa masa kita basuh muka tu, baca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, engkau cahayakan mukaku ya Allah. Ini nak cerita ibadat-ibadat fardu. Wuduk kan fardu juga. Sebelum kita semayang wajib kita berwuduk, syarat sah semayang, ya Allah cahayakan mukaku. Sebab beza orang beriman dengan tak beriman, orang bertakwa dengan tak bertakwa adalah cahayanya pada muka di hari akhirat kelak. Moga-moga dengan wuduk yang kita ambil memberi kesan kepada wajah kita di akhirat nanti. Biarlah di dunia muka kita tak cantik, tapi jangan di akhirat muka kita hodoh. Sampailah basuh kaki, Allahumma thabbit qadamayya ala sirat. Tak semestinya kita baca doa tu. Doa ni tak kisah baca doa macam mana pun. Saya duk kata menambah-nambah pula dalam bab agama. Doa ni Allah kata doa lah masa mana pun. Tuhan tak letak ketetapan bila keadaan sebagainya, kan? Cuma ini sebagai panduan, kan? Panduan ulama buat sebagai panduan. Dia tak tahu nak baca doa apa, antaranya yang ni lah, bacalah yang ni, kan? Para ulama pula bukan dia pandai-pandai buat dengan hawa nafsu. Dia ada cara-cara. Contoh macam baca masa kita basuh kaki, pasti pada baca doa Allahumma thabbit qadamayya ala sirat. Ya Allah, engkau tetapkan kakiku di atas titian sirat. Munasabah tak dengan kita basuh kaki tu? Munasabah lah. Kalau ada yang lagi bagus silakan, tapi ini antara yang terbaik. Ya Allah, tetapkan kakiku di atas titian sirat, yang mana pada hari itu ramai orang tergelincir jatuh. Kau tetapkan kakiku, jangan bagi jatuh. Maknanya masa kita ambil wuduk, kita dah bermonolog dengan Allah, dah berdoa dengan Allah. Sebab tu ilmuwan menyatakan kalau orang tu nak khusyuk dalam solat, dia juga kena khusyuk dalam wuduk. Kerana itu juga diputuskan makruh bercakap-cakap ketika mana berwuduk. Ada mengatakan makruh tengah-tengah ambil wuduk duk sembang orang sebelah. Jangan cakap, baca doa. Itu antaranya lah. Jadi makna bab kata tuan dalam bab fardu ni, kata pengarang wahtamma bil fardhi, perhatikan. Jadi kalau bab wuduk pun kita dah jaga, apatah lagi solat kita lebih menjaga, apatah lagi puasa Ramadan kita lebih berjaga-jaga. Ma zala 'abdi bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula. Ma zala 'abdi bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula. Sentiasa hambaku dengan yang sunat-sunat ia hampiri, sehingga menjadilah aku baginya tangan dan kaki. Pula dah. Ini pun pening kalau kita faham secara literal ni, habis ni. Kita faham di sini, disuruh kita ni sentiasa menjaga hal-hal yang sunat. Bila orang yang menjaga hal-hal yang sunat, puasa sunat, semayang sunat, perkara-perkara sunat yang lain, yang wajibnya menghormati suami, yang sunatnya menyediakan kelengkapan untuk suami, kan? Buat rebut habis hak wajib pun kita rebut, sunat pun kita rebut. Contohlah yang wajibnya menyediakan satu farz Allah. Kita nak jalan mana pun kita ingat Allah, tu maksud dia. Dah tadi kita sebut Allah Ta'ala ni tidak ada mana, tak duduk atas, tak duduk bawah, tak depan, tak belakang, tak kiri, tak kanan, tak luar, tak dalam, tak tengah, tak tepi. Bila lagu mana tak ada lagu, macam mana tak ada macam Allah lagu tu, kan? Tiba-tiba macam bercanggah. Sebab metod yang berbeza, kaedah ataupun perbahasan yang berbeza. Yang tak sah ni cara akidah,
Cara tauhid memang lagu tu pegangan kita. Tuhan tidak ada tempat, bukan macam makhluk. Adapun guru yang mengajar kata Allah berada di mana-mana saja, itu dalam jamban pun Allah ada. Dengan maksud dalam jamban pun kita ingat Allah. Mau tak ingat, seminggu tak boleh buang air. Tiba-tiba dalam jamban, tolonglah ya Allah. Dalam hati lah, mulut dah lah, hati, ya Allah tolong ya Allah, seminggu dah ni tak boleh buang air ni. Boleh buang, ya Allah terima kasih ya Allah. Ingat pada Allah hatta dalam jamban. Itu maksud kata Allah ada di mana-mana. Ingatan kita kepada Allah di mana-mana. Dan samalah sini kaki kita dengan maksud tangan kita ni buat apa yang Allah Ta'ala redha. Kaki kita jalan ke mana yang Allah Ta'ala redha. Itu maksudnya. Bukan kata Tuhan jadi tangan kita. Payah juga orang yang jenis lurus. Agama ni ada benda yang kita kena lurus benda. Sembahyang subuh 2 rakaat, jangan pandai-pandai nak buat 4 rakaat. Dalam bahasa Arab, Nabi tak pernah khutbah dalam bahasa Melayu. Sudah. Tapi nasib baik Tok Imam tu pandai jawab. Tok Imam tu kata, aku khutbah dalam bahasa Melayu pun hang tidak. Kalau khutbah dalam bahasa Arab pakai terlentang. Dan basirah ay mithla dhalika fil matalibi harwala was-sam'a minhu thumma 'aynan basirah ay mithla dhalika fil matalibi harwala. Dan pendengaran daripadanya, pendengaran kita daripada Allah. Kemudian mata yang melihat, mata kita pun Allah. Maksudnya kita lihat apa yang Allah Ta'ala redha, kita dengar apa yang Allah Ta'ala redha. Berarti semua yang demikian itu di dalam menunaikan segala tuntutan segera. Apa maksud? Tangan kita Allah, kaki kita Allah, mata kita Allah. Kita semua kena usaha menjadi waliullah. Wali ni banyak cara lah. Hak lazim kita dengar orang jadi wali ni dengan sebab berzikir. Zikir. Itu dah pangkat lain dah. Pangkat kita ni hendaknya bincang yang ni dulu. Jaga dulu perkara fardu, perkara sunat. Ni semayang pun dah kerja duduk berzikir je. Tak boleh jadi wali begitu. Lali boleh lah. Begitu. Jadi dia kata sini, wa tawakkulan, antara wasiat untuk kita menjadi wali ataupun kekasih Allah adalah mempunyai sifat tawakal ataupun tawakal. Tak lanjutkan selepas pada usaha pada tawakkal ala Allah, berserah pada Allah. Bahkan dalam usaha tu kita dah ada tawakal. Jangan tengah orang kata kita usaha dulu, betul kita serahlah pada Allah. Dalam berusaha tu pun kita dah serah daripada Allah. Kita tak beranggap pun usaha tu adalah kita. Bahkan kita serah segala-galanya pada Allah. Usaha tu pun kita anggap itu adalah taufik daripada Allah dah. Baik. Tajridan fi rizqika fi qadram. Dia kena cara lagi, nak suruh mandi kena lagu lain. Anak suruh mandi, suruh makan, cara lagu lain. Anak nombor 3 lagu lain, anak musuh lagu lain pula. Itu kita yang jaga anak 5 orang ni. Apatah lagi guru yang dipimpin dengan pimpinan wahyu, pimpinan al-haq, lebih tawakal daripada usaha. Bolehkah lagu ni? Boleh, tapi bukan semua. Bukan semua orang. Orang yang macam mana yang boleh macam ni? Orang yang tak ada isteri, tak ada anak, boleh lagu tu. Bolehkah berlakunya tu? Pasal tak boleh. Zaman Nabi pun ada dah sahabat-sahabat yang tak bekerja. Kerja duduk ibadat di Masjid Nabawi, mengaji dengan Nabi, mengajak orang. Itu je. Rezeki dia pun tak tahu lah. Kita tengok lah. Ada sahabat main gantung tangkai kurma. Itulah rezeki kita. Tak ada makanan hari ni, puasa. Tu tak. Dan mana pondok-pondok masalah. Tapi lah ni pondok-pondok banyak mewah dah. Bukan macam pondok dulu. Kan kata pondok orang, pondok kita sendiri pun mewah. Budak-budak pondok dulu kurus-kurus tuan-tuan. Kurus kering. Pasal apa kerja makan gemuk kedai ayam je pun. Dia lungguk himpun buh sekali tu. Dengan donat, dengan agak-agak, dengan buh sekali. Ya Allah. Kata kalau lagu ni tak payah hantarlah, ingat kami ni ayam ke apakah? Dia jamu lagu tu. Memanglah kita ni tak ada apa, tapi taklah sampai tahap lagu tu. Boleh elok sikit. Paling nak kita pelajar kita ni pun sampai orang buat lagu tu tak boleh juga. Jadi tengok juga. Bagi nak bagi biar ikhlas, biar elok-elok. Ni asal nak lepas kita je, tak boleh buat macam tu. Baik. Jadi duduk di madrasah kadang tak ajar apa. Tapi makan tu ada je. Kadang orang main hantar. Orang tak main hantar makanan, niat puasa-puasa ramai-ramai. Kan? Tak ada apa. Duduk di madrasah lah ni. Macam itulah keadaannya. Tapi hak ada anak bini tak boleh lah buat macam tu. Hak ada anak bini buat macam mana? Ammal mu'ilu 20 tahun, 30 tahun.
Tok Kenali kata apa? Mengaji 30 tahun tahap kanak-kanak. Tok Kenali mengaji 30 tahun tahap kanak-kanak. 30 tahun tu mengaji solid, bukan macam kita main kuliah subuh, main kuliah maghrib tu pun baru setahun, tak sampai setahun lagi. Oh, tikai tu imam tu kau-kau ya. Oh, dia pula arah tu imam. Imam terlibat aku ni. Imam. Padahal baru pencen. Baru duduk main masjid baru sebulan. Oh, mengajak orang dah. Tapi memang cerdik, memang tak kata apa, senyum-nyih, tengok dah baik haji, baik. Itu. Tuan-tuan, no? Baik. Jadi sini ni dia kata apa, kalau orang yang ada tanggungjawab, tiada harus dia mundur daripada kan, ada bantuan pun tak berdaftar, tambah kita yang pi 4 kali nak daftar, tak boleh daftar, tak cukup ayat, tak cukup inci lah, macam-macam lah, bomba apa sebagainya kan. Betul lah kerja pi, kadang-kadang kita tak mampu nak ikut spek sangat, benda dah buat dah. Masa minta panduan dia tak bagi. Elok dah buat siap baru dia papak tu tak boleh buat lagu ni. Pula dah. Benda dah buat dah. Siapa nak ganti puluh ribu. Kan? Tak apalah nak buat macam mana. Kan kita tak usaha dah. Bila jadi halangan tak apa. Bila tak berdaftar tak layak dapat bantuan. Tak apa nak buat macam mana. Dia makan udang besar-besar. Mai hantar udang 1 tong jenuh makan. Rezeki melimpah luah masa musim PKP itu hari. Sonok dia fikir-fikir balik, seronok pula zaman tu. Kan darjah bekerja mengaji, hari-hari mengaji di madrasah. Dia main makanan hari-hari sampai kena tepih. Pergi hantar sana pula, kami dah penuh dah almari, penuh dah peti nak abang kata rezeki mengaji ni. Maka tuan-tuan ajak anak-anak kita mengaji. Mengaji ni dengan maksud mengaji agama lah, Quran dan juga agama. Rezeki Tuhan jamin. Habis. Akhir sekali, la tabdhulan lin-nasi 'irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadhallila. La tabdhulan lin-nasi 'irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadhallila. Jangan sekali-kali engkau memberi bagi dia, kita ikut suka dia, tapi kita hormat sebab dia orang yang bagus, dia orang yang berakhlak, dia pemurah, sudah cukup. Kan? Tapi kalau kita hormat dengan tujuan dia ni orang kaya, kokoklah kau boleh tumpuki dia, hilang 2/3 agama. Ingat tu. Ni anak-anak kita ni dekat Ramadan ni tuan-tuan. Saya rasa ramai anak-anak tuan-tuan, anak saudara ada orang dunia. Zaman ni bukan macam zaman kami dulu. Zaman kami dulu orang jemput tak cakap apa lah, ni siap bagi tawaran. Surau ni 1,500, surau ni 3,000, surau ni 2,500. Jual agama dengan harga yang rendah. Assalamualaikum, minta jadi imam masjid kami siap boleh? Semalam apa? 600 contohnya. 20 rakaat, 20 lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 60 malah nak baca elok. Nampak? Jangan bagi tahu pada anak kita, anak menakan kita yang mana hafaz Quran, orang panggil jadi imam, jaga niat. Jangan duk niat kita pergi jadi imam orang bagi kita duit tak. Itu bukan harga. Orang bagi kita bukan sekat 6,000, 60,000, 6 juta pun bukan harganya Quran. Kita boleh belikan plakat untuk kita ibadat, boleh beli kitab, boleh bayar yuran, selesai. Bukan sebab kita jadi imam. Samalah tuan-tuan, kita bagi security ke orang bukan niat sebab dia jadi imam, sebab dia kuliah, sebab dia apa, tapi sebagai hadiah kita kat dia. Kan? Adapun dia mai jadi imam tarawih kita, dia baca Quran, dia mengajak kita, itu tidak ada nilai. Itu hanya Allah yang bayar. Kena lagu tu. Barulah agama kita ni dirangkum dengan keikhlasan, baru berkat. Ilmu yang dapat pun berkat, suasana ibadah pun jadi berkat. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Jadi situ dia kata apa? Jangan kita memberi penghormatan kepada seseorang kerana hormat, kerana harta mereka atau pengaruh mereka sambil merendah diri, tak boleh. No? Baik. Sebab tu ada istilah dia kata apa? Saya anggap pakai wala'iyadzabillah. Banyak berlaku. InsyaAllah sama-sama kita doa berkat kita muzakarah kitab Hidayatul Al-Ikhtiar ini, Allah Ta'ala akan bagikan kepada kita, zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita ni sifat orang soleh, sifat keikhlasan yang luar biasa, sampai insya-Allah kita mampu menjadi hamba Allah yang sedar dunia ini akan kita tinggalkan tak apa hari lagi tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin balik ada yang dah tak ada dah. Kalau tak tuan-tuan pun mungkin saya. Jadi apa kita nak bawa jumpa Allah? Dan insya-Allah tuan-tuan, moga-moga antara pengajian ini menjadi iktibar kita, menjadi saham kita. Dan saya nak memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan semua, kok-koklah terlupa antara amalan orang soleh saat nak menyambut Ramadan ni. Sebab kalau kata 8 rakaat ni masih lagi ada pertikaian, ada ilmuwan yang kata itu tak dikira sebagai tarawih dan sebagainya. Payah sangat buat 20 tu bukan lama mana pun. Agak rasa macam panjang 20 tu, cari surah baca pendek-pendek. Kan yang penting kita dapatkan isu tarawihnya adalah rakaat
Itu yang kedua tuan, kalau boleh kita khatam Quran. 3 benda nak pesan. Yang pertama, tarawih kita target 20 rakaat tiap malam. Yang kedua, kita usahakan khatam Al-Quran walaupun sekali. Kalau yang mampu, tak mampu, paling kurang pun suku Quran, paling kurang. Makna 10 juzuk. Yang ketiga tuan-tuan, ni paling penting. Apa dia? Kita habiskan 70 ilaha illallah. Saya tak perlu bahas di mana sebagainya, bahkan banyak hadis-hadis menyatakan kelebihan kalimah la ilallah. Bahkan para ulama sendiri dengan ijtihad mereka, dengan pengamatan mereka, bahkan dengan saranan mereka dalam tulisan-tulisan mereka, menyarankan kita menghimpunkan dhaman ataupun jaminan kita sebagai, kalau kita gesek-gesek kat langit tak rasa geli dah. Cuba buat tengok. Kalau ada rasa geli tak apa. Tapi kalau tak ada rasa geli, kena beringat tu. Sampai peringkat antara yang lah, sapu minyak pun tak masuk dah. Tu mana tak sampai sehari. Pandai orang tua dulu ni. Ataupun para ulama dia test, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma Raufur Rahim fa in tawallaw ila akhir ayat. Boleh baca tak? Kalau boleh baca insya-Allah. Tapi kalau baca sangkut, baca pun sangkut, buka tengok, ingat, tutup pun sangkut balik. Tak sampai minggu tu. Tak caman. Bila tengok hujung, bila nampak mendung, tak semestinya hujan. Nampak macam nak hujan tapi tak hujan. Himpun ni sebagainya, bila mati pinggan-pinggan mangkuk tu dapat kat bini baru suami kita. Saya sebut ni bukan sebab apa, sebab jangan kita rasa seronok. Cukuplah sekadar itu dulu. Wallahu di kola ketika kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.